Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita di bawah topik matrix, iaitu bab 2 tingkatan 5. Jadi hari ini cikgu nak tunjukkan macam mana pendaraban dua matrix. Pendaraban dua matrix ini saya kira sebagai satu subtopik yang sangat penting. Jadi pada pelajar-pelajar yang belajar tentang matrix ni, kita harap dapat menguasailah pendaraban di antara dua matriks ini, kerana selepas ini apabila kita nak menggunakan matriks ini untuk menyelesaikan masalah mungkin dari segi persamaan linear serentak dan sebagainya, maka pendaraban ini adalah merupakan satu operasi yang sangat penting dan dia juga kiranya satu yang popular lah. Jadi maksudnya kalau kita belajar matrik tapi kita tak mampu untuk mendarabkan di antara dua matrik ini, maksudnya dari segi objektif pembelajaran tu untuk tajuk ni kiranya tak tercapai lah. Jadi pelajar kena fokus macam mana dua matriks itu untuk didarabkan. Jadi sebelum kita nak memperkenalkan ataupun sebelum cikgu nak tunjukkan macam mana nak darabkan dua matriks ini, kita kena kenal pasti dulu sama ada matrik itu boleh didarab ataupun tidak. Jadi ada juga matrik-matrik yang tak boleh didarab. Jadi kalau matrik itu tak boleh didarab, maksudnya tidak ada operasi lah. Maksudnya kita tak payah buat lah. Maksudnya tak payah buat apa-apa lah kan. Kita just tengok sajalah. Maksudnya tidak boleh didarab. Jadi kita tahu bahawa dua matrik ni tidak boleh didarab. Jadi baik. Okey, matrix A. Okey, katakan matrix A dan matrix B. Jadi matrix A ni ada peringkat dia ialah baris darab lajur, baris darab lajur. So kita letakkan sebagai M darab N dan ini adalah N darab P. Maksudnya ini baris matrik pertama, ini lajur matrik pertama, ini baris matrik kedua dan ini lajur matrik kedua. Jadi dalam proses kita nak menentukan sama ada dia boleh didarab ataupun tidak, dari segi definasi dia ialah kalau kita nak darab dia, matrik pertama, lajur matrik pertama itu mesti sama dengan baris matrik kedua. Ataupun lajur matrik A mesti sama dengan baris matrik B. Jadi maka kita boleh darab lah. Jadi kat sini kalau kita tengok, okey, N ini dia akan sama, dia sama. Kalau kita dapati dia sama, maksudnya lajur matrik pertama ni dengan baris matrik kedua ni sama, maka dia boleh darab. So apabila kita melakukan pendaraban, hasil darab dia ini iaitu peringkat bagi hasil darab matrik AB, iaitu matrik A darab B akan dapat yang ni, M darab P. Maksudnya hasil darab matrik A peringkat dia adalah M darab P. Itulah maksudnya mesti sama. Kenapa kita harus sama? Sebab nanti dalam proses pendaraban dia akan darabkan unsur-unsur yang sepadan. Okey, jadi bilangan unsur itu mesti samalah. Kalau dalam baris, kalau dalam lajur ni ada dua, dalam baris ni mesti ada dua unsur. Sebab unsur pertama tu akan didarab dengan satu unsur. Okey, tambah dengan satu unsur lagi tu didarab dengan satu unsur yang lain. Okey, jadi peringkat dia ialah peringkat inilah. Maksudnya kita tengok hasil dia ialah di antara, maksudnya baris daripada matrik A dan lajur daripada matrik B. Kita angkat contoh sini Okey. Jadi dia kata tentukan matrik berikut boleh didarab ataupun tidak. Jadi kita nak tahu ni boleh darab ke tidak, ini pun boleh darab ke tidak. Jadi kita tengok matrik yang pertama ini dulu. Matrik yang pertama, contoh pertama ni boleh darab ke tidak. Jadi kita letakkan ini merupakan matrik, okey, 2 darab dengan 2 dan ini merupakan matrik 2 darab dengan 1. Jadi kita dapati lajur matrik pertama ini sama dengan baris matrik kedua. Jadi maksudnya yang ini ingat boleh darab. Maksudnya bolehlah. Boleh dia. Okey, hasil pendaraban itu ialah hasil pendaraban matrik itu dari segi peringkat dia ialah kita akan dapat, okey, yang ni. Maksudnya 2 darab 1. Jadi ini merupakan hasil bagi matrik tersebut. Maksudnya matrik ini boleh didarab. Ialah 2 darab 2. Yang ni matrik yang kedua pula ialah 1 darab 2. So kita dapati ini baris, ini lajur. Jadi tidak, kita dapati tidak samalah. Tidak sama, maka dia tidak boleh didarab. Tidak boleh darab. Okey. Okey, kita tengok contoh yang ketiga pula. Okey, yang ni ialah merupakan matrik 1 darab 2. Yang ni merupakan matrik
2 darab 1. Jadi ini boleh darab lah. Okey, boleh darab, jadi dia akan sama dengan hasil dia. Okey, hasil dia akan jadi 1 darab 1. Ini boleh darab. Macam yang ni kita tengok, ini adalah matrik 3 darab dengan 1. Yang ni pula ialah matrik 1 darab dengan 2. Jadi kita dapati 1, 1. Maksudnya boleh darab, boleh, dan hasil dia akan jadi 3 darab 2. Ini merupakan hasil darab. Maksudnya peringkat lah, peringkat bagi hasil darab itu ialah 3 darab 2. Boleh darab. Okey, seterusnya yang ni ialah 2 darab 2. Yang ni ialah matrik 2 darab 2. So kita dapati sama. Jadi boleh darab. Hasil dia akan jadi 2 darab 2. Maksudnya matrik 2 darab 2. Hasil. Contoh seterusnya kita dapati yang ni adalah matriks 2 darab 1. Yang ni matriks 1 darab dengan 2. Jadi kita dapati laju matrik pertama sama dengan baris matrik kedua. Jadi sama, jadi boleh darab. Okey, boleh. Hasil dia, hasil pendaraban dia akan jadi 2 darab 2. Sekarang ni kita tengok kat sini, maksudnya pelajar dah tahulah. Maksudnya bila kita nak buat hasil pendaraban tu, kita letak matrik tu dekat-dekat, kita kena pasti the order of the matrix. So kita tengok bilangan laju matrik pertama tu mesti sama dengan bilangan baris matrik kedua. Lepas tu bila kita dah buat pendaraban tu, nanti kita dapatlah jawapan. Okey, baiklah, kita teruskan kepada macam mana nak darab dua matriks ni. Okey, sebenarnya dari segi kalau kita dah pakar nanti ataupun kita dah biasa sangat dengan proses pendaraban ni, kita cuma buat baris darab laju, baris darab laju. Jadi sekarang ni kita dapati okey, ini merupakan matriks 2 darab 2 dan ini merupakan matriks 2 darab 1. Jadi ini menunjukkan matrik ini boleh didarab dan ini merupakan hasil dia lah. Jadi hasil kita akan dapat dalam matrik 2 darab 1. Maksudnya 2 darab 1 kita akan dapat macam matrik ini. Okey. Jadi kaedah pendaraban yang paling mudah lah yang biasa orang buat ialah baris laju. Okey, kita buat macam ni. Kita letak dekat sini. Okey, kita letak dekat sini. Okey, 6 1 negatif 4 0. Okey, kita letak di bawah. Satu lagi kita letak dekat atas. Okey, 2 dengan 5. Okey, kita buat letak macam ni. Ini kaedah ya. Bila kita dah tahu, kita tak apalah, kita boleh congak terus. Tapi sekarang ni untuk kaedah. Daripada sini, okey, kita garis. Okey, kita garis. Maksudnya ada satu garis. Dan kat sini ada 2 garis. Okey, 2 garis. Okey, 2 garis. Jadi kita dapati ada titik persilangan di sini, ada titik persilangan di sini. Maksudnya ada 2 titik persilangan. Nanti okey, satu di sini dan satu lagi di sini. Jadi kita akan dapat jawapan macam ni lah. Maksudnya ini adalah merupakan matrik 2 darab 1. Jadi cara dia ialah okey, ini merupakan garis untuk garis ni dan ini garis ni. Jadi maksudnya di atas garis ini ada 2 unsur dan di atas untuk garis ini juga ada 2 unsur. Makanya untuk dapatkan titik ini ialah 6 darab 2. Okey, 6 darab dengan 2, di mana 6 ini darab dengan 2 dan juga okey campur dengan 1 darab dengan 5. Maksudnya baris pertama darab dengan laju pertama akan dapat kedudukan baris pertama laju pertama. Jadi kita pergi yang kedua pula ialah baris kedua dengan laju pertama. Baris kedua ada negatif 4. Jadi negatif 4 darab dengan 2. Okey, negatif 4 darab dengan 2 campur dengan 0 darab dengan 5. Jadi inilah merupakan proses dia. Maksudnya dalam baris ni ada 2 unsur. Laju pun ada 2 unsur. 6 akan didarabkan dengan 2.
yang berada di sebelah kiri ni darab dengan atas, yang berada di sebelah kanan ni darab dengan bawah. Jadi dari segi pasangan dia tambahlah. Okey, jadi jawapan dia ialah sama dengan 6 darab 2 12. 12 campur 5 akan jadi 17. Jadi sama dengan akan jadi 17. Dan negatif 4 darab 2 akan negatif 8. Negatif 8 campur kosong. Kosong darab 5 akan kosong, akan jadi negatif 8. Jadi ini jawapan dia lah. Maksudnya 17 negatif 8. Jadi 17 negatif 8. Jadi ini jawapan dia. Jadi ini kaedahnya. Jadi saya harap semua yang menonton video ni fahamlah apa yang saya cuba utarakan. Baik, kita pergi ke contoh yang kedua. Kita buat macam tadi juga. Okey, sebagai contoh yang kedua kita buat matrik pertama kita letak di bawah. Negatif 7 2 5 4. Lepas tu matrik dekat atas kita letak 1 negatif 3 2 4. Ini merupakan matriks 2 darab 2 dan ini juga merupakan matriks 2 darab 2. Jadi ini 2 dapat, maksudnya kan matriks ini boleh didarab dan hasil dia nanti kita akan dapat matriks 2 darab 2. Jadi kita pun buat macam tadi juga. Kita buat 2 garis. Kita buat 2 garis. Garis pertama, garis kedua. Dari atas pula, yang ni kita buat garis pertama dan ini merupakan garis kedua. Jadi 1 di sini, 1 di sini. Jadi dari segi hasilnya kita akan dapat matriks 2 darab 2 lah. Jadi kita mulakan pendaraban. Cara dia lah. Baris pertama dengan laju pertama. Negatif 7 darab dengan 1 campur dengan 2 darab dengan 2. Negatif 7 darab dengan 1, 2 darab dengan 2. Lepas tu baris pertama laju kedua. Baris pertama laju kedua ialah negatif 7 darab dengan negatif 3 campur dengan 2 darab dengan 4. Maksudnya dekat sini baris pertama laju kedua, kita akan dapat tempat dia adalah baris pertama laju kedua. Jadi kita pergi kepada baris kedua laju pertama. Baris kedua laju pertama 5 darab dengan 1 campur dengan 4 darab dengan 2. Dan seterusnya kita pergi kepada baris kedua laju kedua. Untuk mendapat kedudukan baris kedua laju kedua, kita akan buat 5 darab dengan negatif 3 campur dengan 4 darab dengan 4. Jadi kita akan dapatlah kedudukan 1, 2, 3, 4 lah. Sama dengan buka kurungan. Negatif 7 darab dengan 1, negatif 7. Negatif 7 campur 4, negatif 3. Seterusnya, negatif 7 darab dengan 3, 21. Positif 21. 21 campur 8 akan jadi 29. 5 darab 1, 5. 5 campur dengan 8 akan jadi 13. Dan negatif 15 campur dengan 16 akan jadi 1. Jadi ini jawapan dia lah. Saya tunjuk satu lagi contoh macam mana pendaraban ini dilakukan dengan kaedah. Ini kaedah nama je lah. Kita panggil bala. Bukan bala. Bukan bala. Ini maksudnya ringkasan, itu pendaraban baris. Dan contoh yang ketiga pun sama juga. Kita buat je macam tadi. Sebenarnya banyak pihak penggubah soalan atau cikgu-cikgu yang nak buat latihan ada macam-macam bentuk pendaraban lah. Maksudnya macam-macam peringkat metrik, asalkan metrik itu boleh didarab. Jadi kita gunalah kaedah ini untuk tempoh memahirkan diri. Bila kita dah mahir, kita teruslah boleh bayangkan yang mana baris dan juga yang mana laju. Jadi kita teruskan dengan proses tadi. Garis pun kita akan jumpa 4 titik persinangan. Ini baris pertama, ini baris kedua, dan dari atas pertama dan kedua. Jadi maksudnya kita dapat 1, 2, 3, 4. Jadi lepas ni kita akan punya matrik 2 darab 2 lah. 3 darab dengan 6. So tidak ada sebarang campur-campur lagi lah. Tidak ada tambah dengan sebarang unsur lain. Sebab dalam baris ni cuma ada satu unsur, dan dalam laju ni cuma ada satu unsur. Maksudnya 6 darab
3 darab 6 lah untuk baris pertama, laju pertama. Untuk baris pertama, laju kedua, 3 darab dengan 4. Di sini akan jadi 2 darab dengan 6. Dan di sini akan jadi 2 darab dengan 4. Terus dapat jawapan. So, tidak ada proses macam yang sebelum ni ada kena tambah dan sebagainya. Kenapa? Sebab cuma ada satu unsur. Maksudnya ada satu pasangan saja yang dioperasikan. Jadi jawapan yang kita akan dapat ialah 6 kali 3, 18. 12 dan juga 8. Jadi ini jawapan dia lah. Sangat simple lah. 1, 2, 3, 4 untuk matrik 2 darab 2. Dan begitu jugalah dengan contoh-contoh ataupun operasi-operasi yang lain dalam pendaraban ini. Maksudnya saya harap pelajar dapat faham. Sebenarnya untuk membiasakan diri, kita banyakkan buat latihan, kita praktis. Lama-lama kita tak perlu lagi buat garis macam ni lah, tak perlu perform lagi. Kita cumanya terus tahu baris darab laju, baris darab laju, baris darab laju dan baris darab laju untuk mendapatkan jawapannya. Jadi yang paling penting sekali, kita tahu sebelum kita nak buat pendaraban, kita dapat bayangkan matrik itu peringkat apa dan macam mana bentuk peringkat tersebut. Macam contoh kalau 2 darab 2, inilah bentuknya. Jadi kita dah tahu dah ada 4 unsur di dalam matrik tersebut. Jadi saya harap perkongsian ini memberi manfaat. Kita lepas untuk siri video yang akan datang, saya akan cuba tunjukkan macam mana untuk mencari pemboleh ubah yang wujud dalam pendaraban di antara dua matrik ini. Jadi selamat maju jaya semua. Jangan lupa buat latihan, kerana dalam matematik ini kita tahu bahawa practice always make perfect. Okey, terima kasih.